Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali semula ke channel Cikgu Sharina. Okey, video kali ini adalah Matematik Tingkatan 1 KSSM bagi bab 2, tajuk Faktor dan Gandaan. 2.1 Faktor, Faktor Perdana dan Faktor Sepunya Terbesar FSTB. 2.2 Gandaan, Gandaan Sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil GSTK. Okey, jom kita lihat bagaimana nak menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contoh, senaraikan semua faktor bagi 16. Dekat sini ada perkataan membahagi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak cari faktor bagi 16. Okey, langkah pertama kita perlu bahagi 16 dengan 1 sama dengan 16. Okey, kerana 1 ini adalah faktor bagi semua nombor. Kemudian diikuti dengan 2 sekiranya boleh. Okey, oleh kerana 16 boleh bahagi dengan 2. Okey, akan dapat 8. Okey, bolehkah 16 dibahagi 3? Jawapannya tidak, sebab dia akan mendapat nombor yang tidak tepat perpuluhan. Okey, jadi cikgu terus bahagikan 16 dengan nombor berikutnya iaitu 4. Okey, 16 bahagi 4 dapat 4. Okey, kita lihat di sini 4 berada di kiri dan juga di kanan. Oleh kerana ada nombor yang sama, jadi kita berhenti setakat ini. Okey, bagaimana kita nak senaraikan faktor bagi 16 mengikut turutan? Okey, kita akan baca nombor 1 hingga 4, turutan ke bawah dan sebelah kanan dari bawah ke atas. Okey, jadi faktor bagi 16 ialah 1, 2, 4. Oleh kerana 4 ini telah ditulis, jadi 4 sebelah kanan ini tidak perlu ditulis lagi. Kemudian teruskan kepada 8 dan 16. Okey, itulah senarai faktor bagi 16. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Senaraikan semua faktor bagi 12. Okey, jadi langkah pertama bahagikan 12 dengan 1. Sama dengan 12. Kemudian kita lihat, bolehkah 12 dibahagi 2? Okey, jawapannya boleh. Dapat 6. Teruskan 12 dibahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat 4. Okey, selepas 3, kita perlu bahagikan 12 dengan 4. Okey, tapi kita berhenti di sini kerana di sini telah ada 4. Okey. Itu cara untuk berhenti. Okey, sekiranya nombor itu berulang, maka kita berhenti. Bagaimana kita nak baca faktor ini mengikut turutan? Sama seperti tadi. Sebelah kiri menurun, sebelah kanan menaik. Okey, jadi faktor bagi 12 sekarang adalah 1, 2, 3, sebelah kanan pula 4, 6 dan 12. Okey. Siap untuk faktor. Okey, jom kita lihat apakah dia faktor perdana. Faktor perdana ialah nombor perdana dari senarai faktor sesuatu nombor. Okey, contoh, senaraikan semua faktor perdana bagi 20. Okey, langkah pertama kita perlu mencari dahulu faktor bagi 20. Sama seperti tadi, 20 bahagi dengan 1 sama dengan 20. Okey, bahagi pula dengan nombor berikutnya iaitu 2 sama dengan 10. Okey, 20 tidak boleh dibahagi dengan 3. Jadi kita terus pergi ke nombor berikutnya iaitu 4. Jadi dapat 5. Okey, di sini kita lihat nombor berikutnya bagi 4 adalah 5. Tetapi 5 telah ada di sebelah kanan. Jadi kita berhenti mencari faktor. Jadi kat sini kita boleh senaraikan faktor bagi 20 adalah, okey, kita baca dari atas ke bawah. 1, 2, 4. Kemudian dari bawah naik atas. Okey, jadi 5, 10
dan 20. Okey, dari senarai faktor ini, kita cari yang manakah nombor perdana. Jadi nombor perdana di sini adalah 2 dan 5. Maka faktor perdana bagi 20 ialah 2 dan 5. Itu sahaja untuk A. Seterusnya, senaraikan semua faktor perdana bagi 21. Okey, sama juga caranya, 21 bahagi 1. Adakah 21 boleh dibahagi dengan nombor berikutnya iaitu 2? Okey, jawapannya tidak. Jadi kita terus pergi kepada 3. Jadi di sini dapat 7. Okey, adakah 21 boleh dibahagi dengan 4? Tidak. Boleh dibahagi dengan 5? Juga tidak. 6? Juga tidak. Jadi sekarang selepas 6 adalah 7. Okey, oleh kerana 7 telah ada di sebelah kanan, maka kita berhenti membahagi. Dan kita baca di sini 1, 3 faktornya ya. Dan yang sebelah kanan dari bawah ke atas 7 dan 21. Okey, cara bacaan begini kita akan dapat senarai faktor yang tersusun. Okey, jadi daripada 1, 3, 7 dan 21, yang mana satukah nombor perdana? Okey, nombor perdana adalah 3 dan 7. Okey, jadi kita boleh tulis di bawah ini, faktor perdana adalah 3 dan 7. Okey, itu sahaja untuk faktor perdana. Okey, jom kita lihat bagaimana untuk membentuk pemfaktoran perdana. Okey, contoh, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, di sini ada dua kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang dan juga kaedah pokok faktor. Okey, cikgu tunjuk dahulu kaedah pembahagian berulang. Okey, kita akan buat bentuk begini. Okey, dan kita tulis 60 di dalam ini. Okey, dan kita akan mula membahagi 60 ini dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, seelok-eloknya ikut turutan. Jadi sekarang 60 cikgu bahagi dahulu dengan 2. Jadi dekat sini cikgu akan dapat 30. Okey, kemudian cikgu bahagi lagi dengan 2 dan cikgu akan dapat di sini 15. Okey, kalau cara cikgu, selagi kita boleh bahagi dengan 2, kita bahagi dulu dengan 2. Cara ini cikgu rasa lebih selamat supaya kita tidak tertinggal lah. Jadi sekarang 15, kita bahagi dengan nombor perdana seterusnya iaitu 3 sebab dah tak boleh bahagi dengan 2 kan. Okey, jadi kita akan dapat di sini 5. Dan seterusnya, 5 dah tak boleh lagi bahagi dengan 3, maka kita berpindah untuk nombor perdana seterusnya. 5 akan dibahagi 5. Dan akhirnya, barulah kita dapat 1. Okey, kaedah pembahagian berulang ini kita perlu buat sehinggalah kita mendapat nilai 1. Okey, jadi di sini, maka 60 sama dengan, kita akan lihat sebelah kiri ini. Okey, jadi di situ kita ada nombor 2 darab 2 darab 3 dan akhirnya darab 5. Okey, itulah kaedah pembahagian berulang. Okey, kita lihat pula kaedah pokok faktor. Okey, yang pertama sekali cikgu perlu tulis 60. Di sini cikgu tulis 60. Kemudian 60 ini, cikgu cari pasangan nombor bila didarab mendapat 60. Okey, kita ada banyak pilihan sebenarnya, tetapi cikgu tak nak pilih yang terlalu kecil. Bila kita pilih pasangan yang satu besar, satu terlalu kecil, kita punya pokok ini akan panjang ke bawah. Okey, sekarang pilihan cikgu ialah 4 dan juga 15. Okey, 4 darab 15 dapat 60. Jadi kita pecahkan dia. Kemudian yang 4 ini kita boleh pecahkan kepada 2 darab 2. Okey, dan 15 pula kita boleh pecahkan kepada 3 darab 5. Okey, maka jawapan akhir kita sama sahaja seperti kaedah pembahagian berulang.
Cuma yang ini kita akan rujuk bahagian bawah ni lah. Okey. Jadi jawapan kita adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Apapun kaedah yang kita gunakan, jawapan akan dapat sama. Okey, jom kita lihat pula bagaimana kita nak senaraikan faktor sepunya dan menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okey, untuk kali ini cikgu nak tunjuk dahulu bagaimana kita mencari FSTB dengan cara menyenaraikan faktor. Okey, untuk contoh, senaraikan semua faktor sepunya dan tentukan FSTB bagi 24, 36 dan 42. Jadi penyelesaiannya ialah kita senaraikan. Okey, untuk faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Lagi ada 8, 12 dan 24. Okey, cikgu tak tunjuk satu persatu macam tadi. Sepatutnya kamu dah mahirlah mencari faktor dengan cara yang cikgu tunjuk pada contoh sebelum ini. Okey, kemudian sekarang untuk 36. Okey, faktornya ialah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36 itu sendiri. Okey, seterusnya bagi 4, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan 42 itu sendiri. Okey, sekarang ni daripada senarai ini kita lihat manakah nombor yang sama. Okey, kita ada 1, 2, 3, okey, 4 untuk 42 tiada. Jadi tak perlu kita bulatkan. 6. Okey, lagi. Okey, itu sahaja. Yang lain tu berlainan. Okey, jadi faktor sepunya bagi 24, 36 dan 42. Faktor sepunya sama dengan 1, 2, 3 dan 6. Okey, itu sahaja. Kemudian, apakah FSTB-nya ataupun apakah faktor sepunya terbesarnya? Okey, kalau kita lihat di sini, antara 1, 2, 3 dan 6, yang paling besar adalah 6. Jadi, FSTB sama dengan 6. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. Senaraikan semua faktor sepunya dan tentukan FSTB bagi 12 dan 30. Okey, sama sahaja untuk 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Okey, sama seperti tadi kita lihat apa yang sama. 1, 2 dan juga 3. Okey, ada lagi 6. Okey, itu sahaja. Jadi faktor sepunyanya ialah 1, 2, 3 dan 6. Dan FSTB-nya adalah yang paling besar antara faktor sepunya, iaitu 6. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak menentukan FSTB 2 dan 3 nombor bulat dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, contoh, cari faktor sepunya terbesar bagi 24, 48 dan 60. Okey, kaedah pembahagian berulang. Okey, di sini cikgu tulis 24. 48 dan 60. Okey, cikgu akan mula membahagi dengan faktor sepunya bagi 24, 48, 60. Faktor sepunya terkecilnya, okey, kita ambil daripada nombor perdana, okey, ianya adalah 2. Jadi cikgu bahagi 2 dan akan dapat 24 bahagi 2, 12. 48 bahagi 2, 24. Dan 60 bahagi 2, 30.
Kemudian cikgu akan bahagi sekali lagi dengan 2. Okey, selagi kita boleh bahagi dengan nombor yang sama, kita teruskan. Okey, yang ini boleh bahagi dengan 2, jadi akan dapat di sini 12 bagi 2, 6. 24 bahagi 2, 12. Dan 30 bahagi 2, 15. Okey, kita lihat 6, 12 dan 15. Pasangan nombor ini tidak boleh lagi dibahagi dengan 2. Sebab nombor 15 itu tidak boleh bahagi dengan 2. Okey, 6 dengan 12 boleh. Untuk FSTB, kita perlu pastikan ketiga-tiga nombor ini boleh dibahagi dengan nombor yang sama serentak. Jadi sekarang apabila dah tak boleh bahagi dengan 2, cikgu pergi kepada nombor seterusnya. Okey, kita cuba 3. 3 boleh kan? Okey, jadi 6 bahagi 3 akan dapat 2. 12 bahagi 3 akan dapat 4. Dan 15 bahagi 3 akan dapat 5. Okey, untuk nombor 2, 4, 5 ini, okey, tidak boleh lagi kita nak bahagi bersama berturut-turut dengan faktor sepunya nombor ini. Okey, oleh kerana itu kita berhenti setakat ini sahaja. Maka FSTB bagi 24, 48 dan 60 ialah, okey, kita akan rujuk nombor yang berada di sisi kiri ini. Okey, jadi jawapannya 2 darab 2 darab 3 dan bersamaan dengan 12. Okey, itulah FSTB bagi soalan ini. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua. Cari faktor sepunya terbesar bagi 27, 45 dan 60. Okey, sama saja. Cikgu tulis di sini. 27, 45, 60. Okey, kita lihat pasangan nombor ini tidak boleh dibahagi dengan 2. Jadi sekarang cikgu teruskan ke nombor seterusnya iaitu 3. Okey, sebab 3 boleh dibahagilah untuk ketiga-tiga nombor ini. Jadi 27 bagi 3 dapat 9. 45 bagi 3, 15. Dan 60 bagi 3 adalah 20. Okey, bila kita lihat pasangan nombor yang kita dapat ni, 9, 15 dan 20. Okey, nombor ini dah tak bolehlah kita nak bahagi dengan faktor sepunya nombor. Okey, jadi sekarang kita berhenti setakat ini sahaja. Okey, maka FSTB bagi 27, 45 dan 60 adalah sama dengan 3. Okey, sebab hanya ada 3 di sisi kiri ini. Okey, itu sahaja penerangan untuk FSTB. 2.2 gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Okey, di sini cikgu nak terangkan dan tentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat dan juga kita nak lihat apakah GSTK. Okey, contoh, senaraikan 3 gandaan sepunya bagi 2 dan 3. Okey, untuk yang ini kita perlu senaraikan gandaan untuk 2. Kemudian senaraikan pula gandaan untuk 3. Okey, lihat ini ya. Gandaan 2. Okey, gandaan ni sama seperti sifir yang pernah awak hafal sebelum inilah. Kita letak 2, 4, 6, 8, 10. Okey, letak dulu macam ni dan kita tengok gandaan 3 pula. 3, 6, 9. Okey, dekat sini kita dah nampak, okey, ada 2 gandaan yang sama ni, yang sepunya. Sepunya ni maksudnya dia sama. Okey, 6. Jadi apa kita nak buat dengan 6 ni sekarang? Sebab dalam soalan, dia perlukan 3 gandaan sepunya bagi 2 dan 3. Okey, kalau awak nak senaraikan terus pun boleh, tapi ia akan memakan masa dan akan terlalu panjang. Jadi, jalan yang mudah, okey, kita dah dapat gandaan pertama yang sama iaitu 6. Jadi, untuk gandaan kedua, kita hanya perlu darab dengan 2. 6 darab 1 ini yang pertama. Jadi yang kedua adalah 6 darab 2. Dan yang ketiga adalah 6 darab 3. Okey, maka 3 gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 3 ialah
6, 12 dan 18. Okey, itu saja. Senang kan? Okey, jadi sekarang kalau cikgu lihat dekat sini, dia nak gandaan sepunya terkecil. Okey, untuk kaedah senarai ni, cikgu tunjuk terus. Okey, gandaan sepunya terkecil adalah gandaan pertama yang kita jumpa. Jadi, jawapannya untuk GSTK adalah 6. Okey, untuk soalan ni, jawapannya 6. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Senaraikan 5 gandaan sepunya bagi 6, 9 dan 12. Okey, cikgu senaraikan gandaan 6. Jadi dapat 6, 12, 18, 24, 30. Okey, cikgu stop sekejap. Kita tengok gandaan 9, 9, 18, 27, 36. Ada 36. Okey, seterusnya cikgu pergi ganda 12, 24 dan 36. Okey, jadi sekarang jelas 36 adalah gandaan sepunya pertama bagi 6, 9 dan 12. Okey, bila dia gandaan sepunya pertama, maka automatik dia juga adalah GSTK. Okey, sekarang kita nak 5 gandaan. Okey, kalau kita nak 5, jadi sekarang 36 darab 1 adalah yang pertama. Jadi 36 darab 2 adalah yang kedua. 36 darab 3, 36 darab 4, dan 36 darab 5. Okey, maka 5 gandaan sepunya pertama bagi 6, 9 dan 12 ialah 36, 72, 108, 144 dan 180. Okey, bagi yang tak tahu mana cikgu dapat ni, inilah kita selesaikanlah ni. 36 darab 2 dapat 72, 36 darab 3, 1 sifar 8 dan seterusnya lah ya. Okey, untuk permulaan memang kena terangkan dengan terperinci, baru mudah faham. Okey, jadi sekarang GSTK-nya apa? Cikgu kata tadi gandaan sepunya yang pertama ini merangkap GSTK. Okey, seterusnya kita lihat GSTK atau gandaan sepunya terkecil dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang sama sahaja dengan FSTB tadi dan satu lagi kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita lihat ni, cari gandaan sepunya terkecil bagi 6, 12 dan 15. Okey, sama seperti tadi. Jadi cikgu akan tulis di sini 6, 12, 15. Okey. Okey, di sini pembahagian dilakukan berturutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. Sehingga semua hasil bahagi menjadi satu. Okey, dia berbeza dengan FSTB tadi. FSTB tadi perlu serentak. Yang ini kalau satu pun dia boleh jalan. Okey, jadi cikgu akan bahagikan dia dengan nombor 2. Okey, nombor perdana yang kecil. Jadi kita akan dapat dekat sini 3, 6 dan 15. Kita tak boleh bahagi dengan 2. Jadi apa perlu buat? Kita turunkan untuk pembahagian seterusnya. Kita turunkan sahaja dia. Okey. Kemudian tengok pasangan nombor ini 3, 6, 15. Ada tak nombor yang boleh bahagi lagi dengan 2? Ada kan? Iaitu 6. Okey. Jadi bahagian ini cikgu akan bahagi lagi dengan 2. Okey. 3 tak boleh bahagi 2. Kita turunkan dia. 6 bahagi 2 dapat 3. 15 bahagi 2 tak boleh. Jadi kita turunkan sahaja. Okey. Seterusnya 3, 3, 15 tak ada lagi yang boleh dibahagi dengan 2. Jadi cikgu bahagi dengan 3. Jadi cikgu akan dapat 1, 1 dan 5. Okey. Dan seterusnya bahagi 5. Jadi barulah cikgu dapat 1, 1 dan 1. Okey, tengok GSTK dia mesti semua jadi 1. Cara nak ingat K kecil. Kecil awak ingatlah nombor 1 tu kecil. Okey. Kemudian dia punya kesimpulan di situ, maka GSTK bagi 6, 12 dan 15 ialah, okey, kita akan darab yang sebelah kiri ni, okey, sama sahaja macam FSTB, 2 darab 2
darab 3 darab 5. Jadi jawapannya 60. Okey, seterusnya kita tengok pemfaktoran perdana. Okey, masih lagi menggunakan nombor yang sama iaitu 6, 12 dan 15. Cuma kaedahnya berbeza. Jadi kita tengok 6 dulu. 6 ni nombor perdana apa yang bila didarab dapat 6. Jadi 2 darab 3. Okey, untuk 12, 2 darab 2 darab 3. Okey, cikgu kenapa bukan 4 darab 3? Sekarang dia nak perdana. Jadi nombornya juga mesti perdana. Okey, seterusnya 15 adalah 3 darab 5. Okey, sekarang kita dah nampak dekat sini. Okey, yang mempunyai laju yang banyak adalah ini. 2, 2, 3. Maksudnya ada 3 laju dekat situ. Jadi sekarang cikgu nak susun. 6 sama dengan, sebab dia ada 2 laju sahaja. Jadi cikgu letak dia ke laju kedua. 2 darab 3. Okey, untuk 12. Okey, 2 darab 2 darab 3. Dan untuk 15 pula, oleh kerana nombor pertamanya 3. Okey, jadi kita akan tulis di bawah ini 3. Okey, bawah sama je sebaris tu nombor yang sama. Tak boleh lain ya. Okey, kemudian kita bawa turun semuanya. Akan jadi 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, inilah sebab kenapa setiap laju tu mesti nombor yang sama. Okey, maka GSTK bagi 6, 12 dan 15 ialah sama sahaja 2 darab 2 darab 3 darab 5, 60. Okey, lihat apa pun kaedah yang kita gunakan, jawapan akan dapat sama. Okey, kaedah pembahagian berulang. Apakah perbezaan FSTB dan GSTK bila kita gunakan kaedah ini? Okey, tengok contoh soalan ini ya. Cari faktor sepunya terbesar FSTB dan gandaan sepunya terkecil iaitu GSTK bagi 20, 24 dan 28. Okey, cikgu buat FSTB dulu. Okey, sama. Cikgu tulis dekat sini. 20, 24, 28. Okey, yang ini kita bahagi dengan 2. Okey, sebab ketiga-tiga nombor boleh bahagi dengan 2. Jadi kita start dengan 2. Jadi akan dapat dekat sini 10, 12 dan 14. Okey, kita lihat boleh lagi dibahagi dengan 2. Kita bahagi lagi 2. Jadi dapat 5, 6 dan 7. Okey, 5, 6 dan 7 tiada lagi faktor sepunya yang sama. Jadi setakat itu sahaja. Maka FSTB bagi 20, 24 dan 28 ialah 2 darab 2 iaitu 4. Lihat FSTB bila sudah tiada faktor sepunya maka ia terhenti di situ. Okey, kita gunakan nombor yang sama untuk GSTK. Okey, 20, 24, 28. Okey, jadi sekarang 20 cikgu bahagi juga dengan 2 sama 10, 12, 14. Okey, bahagi lagi 2. Jadi akan dapat 5, 6, 7. Okey, kita lihat 5, 6, 7. Okey, ada satu nombor yang masih boleh dibahagi dengan 2. Jadi kita akan teruskan membahagi dengan 2 lagi. Dan yang 5 yang tak boleh dibahagi ni kita turunkan. Okey, ini jadi 3 dan yang ini jadi 7 sebab tak boleh bahagi 2 kan. Okey, kemudian kita nampak sini ada 3. Jadi cikgu bahagi 3 pula. Okey, sekali lagi 5 tak boleh diselesaikan. Kita letak 5. 3 dah menjadi 1. 7 juga tak boleh selesai. Bawa turun. Okey, kemudian bahagilah pula dengan 5. Okey, jadi dapat 1, 1, 7. Dan yang terakhir bahagi dengan 7. Barulah kesemuanya menjadi 1. Okey, nampak bezanya kan sekarang antara FSTB dan GSTK. Okey, maka GSTK bagi 20, 24 dan 28 ialah kita darab semua yang di kiri ini. Okey, darabkan. Okey, 2 ada 3 kali. 2 darab 2 darab 3 darab 5, 7. Jadi kat situ kita dapat 840. Okey, satu nombor yang besar.
Okey, ini membuktikan kalau kaedah kalau kita nak senarai, ini agak mustahil lah. Okey, sebab 840 baru kita jumpa dia adalah gandaan sepunya pertama. Itu pentingnya kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk bab 2, faktor dan gandaan. Okey, sekiranya video ini memberi manfaat, silalah share, like, dan jangan lupa subscribe. Pastikan butang merah bertukar warna. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.